Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi petang ini. Biasa waktu malam ni kita buat live tengah malam. InsyaAllah ini hari ada sedikit masa dan kita boleh bersoal jawab kepada penonton-penonton di rumah. Kalau ada soalan-soalan, bolehlah tulis di ruang komen dan sahabat-sahabat kita yang ada hari ini akan menyampaikan soalan itu kepada saya. Jadi silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari Datuk Oman. Ya. Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kalau nak beliau menjadi Perdana Menteri, undilah Perikatan Nasional. Apa pendapat Datuk? Pendapat saya senang je. Ya. Jangan undi pada Perikatan Nasional. Ini jawapannya sangat mudah Dan bagi saya sebaik saja Perikatan Nasional tewas dalam pilihan raya umum pilihan raya negeri di negeri Sabah. Sewajarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Saya difahamkan beliau telah pun mengarahkan jentera-jentera PPBM supaya memboikot calon-calon Barisan Nasional kerana beliau cuba nak menunjukkan bahawa Perikatan Nasional akan mendapat sokongan rakyat lebih berbanding dengan calon-calon daripada Barisan Nasional. Jadi saya menyeru kepada rakyat negeri Sabah, tolong pastikan anda memberikan sokongan padu kepada semua 42 ahli parlimen, calon-calon Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional, dan di tempat-tempat yang tempat-tempat yang tidak ada calon daripada Barisan Nasional buat masa ni saya nampak sebaik-baiknya undi diberikan kepada calon-calon yang bukan daripada Perikatan Nasional. Ini penting kerana ini akan memastikan bahawa calon-calon Barisan Nasional, dan kita nak pastikan bahawa hasrat Muhyiddin untuk melihat calon-calon PPBM menang lebih banyak kursi berbanding dengan UMNO akan gagal. Dan sekaligus kita akan melihat bahawa kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri akan seolah-olah menjadi seperti telur di hujung tanduk. Saya nak beritahu dengan Muhyiddin, rakyat Malaysia tak boleh terima dia. Kebanyakan daripada rakyat Malaysia tidak boleh terima dia, kecuali geng-geng bersatu mungkin nakkan dia jadi Perdana Menteri, geng-geng pejuang mungkin nakkan dia jadi Perdana Menteri, geng-geng yang nak melihat supaya kerajaan Perikatan Nasional ini jatuh dengan menggunakan isu-isu yang dipalitkan ke atas Muhyiddin, macam contohnya macam SD Stanley Paul, suami kepada Nikaji. Orang macam ni semua nakkan Muhyiddin kekal jadi Perdana Menteri supaya boleh digunakan isu-isu ni ke atas Muhyiddin. Orang yang nak menggunakan isu penglibatan Muhyiddin dengan projek-projek YTL, penglibatan Muhyiddin dengan Vincent Tan yang baru-baru ni sudah pun ada isu besar tentang penglibatan syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan yang hari ini sudah mendapat perhatian DOJ. Dulu bukan main lagi dia orang ni berusaha untuk memfitnah Datuk Seri Najib. Hari ini Vincent Tan juga adalah salah satu individu yang sedang di dalam penyiasatan oleh pihak DOJ, dan bila-bila masa mungkin akan didakwa. Dan kita juga tak lupa individu-individu yang nak menggunakan isu bagaimana tanah di Johor dijual oleh Muhyiddin ketika dia menjadi Menteri Besar. Banyak tanah-tanah yang dijual kepada Singapura. Mereka juga mahu Muhyiddin kekal menjadi Perdana Menteri supaya mudah untuk mereka lingkupkan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi itu sebabnya rakyat Sabah, tolong pastikan kita tolak semua calon daripada bersatu supaya Muhyiddin tak boleh claim bahawa kemenangan di Sabah disebabkan oleh pengaruh dan populariti beliau. Saya nak beritahu UMNO di Sabah hari ini pun sudah pun
bergerak seolah-olah bergerak sendiri selepas Muhyiddin menikam belakang BN dengan mengumumkan Hazizi sebagai calon Ketua Menteri di Sabah. Dan walaupun ada pihak-pihak yang cuba menafikan, tetapi apabila Azmin Ali turun ke Sabah, sekali lagi Azmin Ali mengesahkan bahawa Hazizi akan menjadi calon Ketua Menteri sekiranya Perikatan Nasional menang di Sabah. Jadi saya nak minta supaya sahabat-sahabat kita boikot calon-calon daripada Perikatan Nasional, dan jangan sekali-sekali kita bagi undi kita kepada calon-calon daripada Warisan pula. Kena ingat, lepas pilihan raya ni, percayalah cakap saya, sekiranya Warisan mendapat jumlah undi yang besar ataupun jumlah kursi yang besar, dia akan bergabung dengan parti yang dimiliki oleh Muhyiddin, PPBM. Dia akan bergabung dengan DAP, dia akan bergabung dengan PKR. Mereka akan bentuk kerajaan tanpa UMNO dan PAS. Ini kena ingat. Itu sebab ahli-ahli PAS, ahli-ahli UMNO seluruh negeri Sabah berikan undi hanya kepada calon Barisan Nasional. Kalau tempat tu tidak ada calon Barisan Nasional, maka berikan undi kepada calon selain daripada parti PPBM dan juga parti Warisan. Nak bagi pada Parti Cinta Sabah ke, nak bagi pada USNO ke, nak bagi pada mana-mana parti, itu terpulang pada tuan-tuan. Saya tidak mahu campur urusan pilihan tuan-tuan, kecuali saya nak menyeru supaya tuan-tuan berikan undi kepada calon Barisan Nasional. So yang pasti PRN ke-16 kali ini, yang pengundi di Sabah mengundilah Barisan Nasional, InsyaAllah. So satu lagi Tan Sri Muhyiddin mengatakan mahu UMNO tewas di Sabah bagi membendung desakan daripada UMNO. Macam sekarang ni ketika mereka berada di ground, mereka telah membuat kempen bisik-bisik supaya ahli-ahli PPBM boikot calon-calon daripada BN. Kerana mereka tidak mahu calon daripada BN menang lebih banyak kerusi berbanding dengan Perikatan Nasional. Saya nak beritahu dengan Muhyiddin, jangan jadi bodoh. Kerana bersatu di Sabah tidak ada grassroots. Dia nak kempen kat siapa? Dia nak kempen kat siapa? Bersatu di Sabah tidak ada grassroots. Yang ada ialah pemimpin-pemimpin UMNO yang bacul, yang khianat kepada UMNO dan melompat menyertai bersatu. Saya minta tolong kawan-kawan di Sabah ni, pastikan mereka-mereka ni terlungkup. Jangan bagi sekali pun, walau satu undi pun kepada mereka ni. Kerana kalau tuan-tuan bagi satu undi pada mereka, maka kita akan mengimarahkan budaya politik lompat parti. Perbuatan lompat parti ni kita harus hentikan segera. Saya tak faham kenapa sampai sekarang ni akta lompat parti ni masih belum boleh diluluskan di Parlimen. Okey Tok, ini soalan mungkin kedengaran dia agak panas lah bagi segelintir orang UMNO. Mengapa Datuk mengeluarkan kenyataan bahawa PRN Sabah titik tolak run-up-nya UMNO? Apa pendapat Datuk? Ini memang panas Tok. Okey, ini realiti yang kena diterima. Pertama sekali, bila kita gagal meletakkan calon di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri di Sabah, maka orang tidak nampak kita ni serius untuk memerintah negeri Sabah. Dan lebih memudaratkan apabila sebuah parti yang dipimpin oleh bekas menteri daripada UMNO juga, Musa Aman, Hanifah Aman, meletakkan calon di 72 kursi. So nampak seolah-olah macam parti Cinta Sabah ni lebih bersedia berbanding dengan UMNO. Dan tindakan Musa Aman ni dan tidak dinafikan juga, beliau juga boleh dilihat sebagai seorang tokoh yang berwibawa untuk diangkat menjadi Ketua Menteri Sabah. Maka ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada keputusan pilihan raya. Saya yakin bahawa parti Musa Aman ni boleh memenangi, Hanifah Aman ni boleh memenangi jumlah kerusi yang agak signifikan, tapi tidak boleh membentuk kerajaan bersendirian.
kesilapan UMNO ialah bila dia tidak bertanding di semua kerusi. Itu yang silapnya lah. Jadi orang yang dah gairah untuk mengundi Barisan Nasional, dah bosan dengan warisan kan, dan tak termakan. Ada setengah-setengah orang yang termakan dengan apa yang dipanggil sebagai slogan Sabah untuk Sabahan. Kan? Ada setengah-setengah orang termakan dengan apa yang dipropagandakan oleh Syafiee Apdal, malah Hanifah Aman juga menggunakan slogan Sabah untuk Sabahan ini. Kan? Jadi kalau bagi mereka yang tidak termakan dengan slogan ini, mereka melihat kemampuan Barisan Nasional sepanjang tempoh 61 tahun memerintah. Tolak Sabah lah, Sabah bermula daripada 1963, 16 September. Mereka boleh lihat bahawa lebih banyak kemajuan, lebih banyak pembangunan dilaksanakan zaman pemerintahan Barisan Nasional. Jadi mereka ni tak ada masalah walaupun tak ada slogan Sabah untuk Sabahan, tetapi mereka masih lagi mahukan Barisan Nasional. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang Barisan Nasional tak bertanding, yang ini ramai yang menjadi gundah gulana. Mereka tak tahu nak undi siapa. Kan? Takkan nak bagi undi pada warisan. Kan? Ada setengah-setengah tempat memang warisan boleh dikatakan memang kubu dia, macam sempurna dan sebagainya. Tapi ada rakyat Sabah yang lain yang mahukan Barisan Nasional, tapi Barisan Nasional tidak ada. Maka mungkin mereka akan memberikan undi mereka kepada calon-calon daripada PCS ataupun Parti Cinta Malaysia, Parti Cinta Sabah. Dan ini akan menyebabkan saya menjangkakan dalam pilihan raya negeri ini ada kemungkinan besar akhirnya Barisan Nasional juga mungkin akan menang tipis, dan kemungkinan besar juga akan kalah tipis. Jadi saya menjangkakan ada kemungkinan besar akhirnya selepas pilihan raya negeri Sabah, mereka terpaksa membentuk kerajaan bersama dengan Parti Cinta Sabah. Kenapa saya berkata begitu? Kerana saya menjangkakan Parti Perikatan Nasional, PPBM khususnya, akan kalah teruk. Tetapi disebabkan mereka ada kursi, maka mereka akan demand jawatan Ketua Menteri daripada Barisan Nasional. Kalau kita bagi pada mereka menjadi Ketua Menteri, maka seperti biasa apa yang berlaku hari ini, kita ada 42 kursi di peringkat federal. Muhyiddin hanya ada 7 kursi yang dia menangi, yang menyokong dia. Dia curi 16 daripada UMNO, dia curi 9 daripada PKR, dan akhirnya dia menuntut jawatan Perdana Menteri. So benda yang sama akan diulangi, dan mereka pun sudah mengesahkan bahawa HGG yang hanya bertanding 29 kursi berbanding dengan BN ada 42 kursi, dia sudah announce HGG sebagai Ketua Menteri. Jadi sampai bila kita ni nak diperintah oleh bangsa minoriti ni? Ini sebenarnya bangsa minoriti, bukan Cina, bukan India, bangsa minoriti. Bangsa tak sedar diri ni menang kursi kecil tapi nak jadi pemerintah kepada yang majoriti. Yang ini yang kita kena elakkan daripada berlaku. Jadi kenapa saya kata tindakan UMNO tidak bertanding di 73 kursi ni membawa kebinasaan, membawa malapetaka. Sebabnya akibat daripada kita tak meletakkan calon di semua kursi, maka ianya membuka ruang kepada semua pihak yang nampak tidak ada calon yang kredibel selain daripada calon-calon Barisan Nasional. Jadi itu sebabnya banyak calon-calon bebas bertanding. Yang tu yang jadi sampai 16 penyuru, 11 penyuru dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau misalnya Barisan Nasional mengambil keputusan untuk bertanding semua 73 kursi. Ada tak orang merasakan bahawa ini kandidat anytime sayo je kita boleh lawan, sebab BN tak bertanding? Tak ada. Tapi bila kita tak bertanding, maka ianya membuka ruang.
yang lebih membahayakan bila ada satu parti lain yang bertanding hampir semua kursi kecuali satu kursi je yang dia tidak ada calon. Jadi bagi saya kebinasaan apabila kita terpaksa tunduk dengan PPBM selepas pilihan. Maknanya kalau UMNO nak jadi ketua menteri tanpa persetujuan daripada komponen, tanpa persetujuan daripada PBM, tidak akan berjaya. Tak mungkin boleh jadi ketua menteri. Kan? Kecuali Allah Ta'ala punya kerja, semua 42 kursi menang. Kan? Itu pun kita kena mengharapkan ihsan kawan-kawan daripada PPBM, daripada daripada BN. Kalau semua kursi menang, mereka ni bersama dengan kita, tak lari. Kena ingat, bila bertanding 42 kursi, tiba-tiba berlaku insiden macam 2018, 6 orang tarik diri. Bukan tarik diri, lompat parti. Daripada UMNO melompat pergi ke warisan. Maka tumbang kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Musa Aman. So kita tak nak benda ni berlaku. Itu sebab saya cakap ini malapetaka bila tak bertanding semua kursi. Dan ada kemungkinan besar bila kita tidak dapat membentuk kerajaan bersatu contohnya, kerana kita tak mahu dia menjadi ketua menteri, maka ada kemungkinan besar Barisan Nasional tidak ada pilihan melainkan terpaksa bekerjasama dengan Parti Parti Hanafiah Aman contohnya, Hanifah Aman, Parti Cinta Sabah, kan. Ini mungkin berlaku, kan. Itu sebab saya kata malapetaka mungkin berlaku. Dan sepatutnya apa yang berlaku hari ini menjadi pengajaran supaya pilihan raya umum yang akan datang mereka mengambil keputusan untuk bertanding di semua kursi. Okey, satu lagi Tok, ini soalan daripada saya. Mungkin ketika inilah kan PRN Sabah hanya tinggal seminggu lagi. Saya rasa warga Sabah masih terbelenggu lagi dengan dengan masalah akan datang ni. Pada Datuk kata mungkin kita dapat kursi bebas 56. Jadi kalau kita yang setengah daripada bahagian UMNO, orang UMNO, dia orang kata tak sesungguhnya. Sepatutnya PRN Sabah ke-16 ini merupakan cermin bagi kita menuju PRU ke-15 nanti. Macam mana Datuk? Sebenarnya Barisan Nasional mempunyai peluang untuk menyelesaikan kemelut politik di Sabah. Kita ada kemelut politik di Malaysia, kan? Tetapi kita telah membuat keputusan yang salah. Kita bergabung dengan Tun Dr. Mahathir. Bila Tun Dr. Mahathir menipu, dia kata nak bergabung untuk menyingkirkan DAP, tetapi hakikat dia nak mewujudkan unity government, kan? Akhirnya UMNO dan PAS tidak bersetuju untuk bergabung dengan Tun Dr. Mahathir. Mereka mengambil keputusan untuk bergabung dengan Tan Sri Muhyiddin. Ini juga satu kesilapan kerana kita menjadikan satu budaya baru, parti kecil boleh memimpin parti besar. Budaya ini dah dimulakan oleh Pakatan Harapan. Dan akibat daripada PKR, dia menang 49 kursi. Kita tengok Bersatu hanya memenangi 13 kursi. Buat kali pertama dalam sejarah minority rule the majority. Ni perangai buruk ni dimulakan oleh PH. Dan akhirnya kita melihat kehancuran yang dibawa oleh PH. Kan? Jadi kenapa BN ulang benda yang sama? Iaitu mengangkat orang yang daripada parti kecil ni menjadi pemimpin untuk memimpin parti besar. Bukan setakat memimpin, dia menindas kita. Duit UMNO tak dipulangkan. Kita tengok pemimpin-pemimpin UMNO yang didakwa di mahkamah oleh kerajaan zalim Pakatan Harapan, rejim Mahathir dan DAP, masih diteruskan. Penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib masih diteruskan. Penganiayaan ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi, penganiayaan ke atas Datuk Seri Tengku Adnan, penganiayaan ke atas Datuk Seri Bong sendiri, penganiayaan ke atas Datuk Seri Ahmad Maslan, Tan Sri Syarif Samad, semua masih diteruskan. Dan kita tidak bertindak seolah-olah kita sebuah parti yang besar. Kita merasa terlalu macam inferiority complex tau. Kan? Kita anggap macam Muhyiddin ni terlalu besar.
Padahal kita dah tengok apa yang berlaku ni, sepatutnya bila selesai saja pilihan raya Sabah ni, Barisan Nasional perlu tarik diri daripada Perikatan Nasional. Betul. Daripada kerajaan. Kita tak pernah menyertai parti Perikatan Nasional, tetapi kita boleh tarik diri daripada Perikatan Nasional. Gabungan ahli-ahli parlimen. Betul. Kalau orang macam Mishamuddin nak terus jadi barua kepada Mahathir dan Muhyiddin, silakan. Betul. Tetapi yang lain ini sewajarnya mengambil keputusan untuk meninggalkan. Kerana bila kita boleh bawa tarik keluar lebih daripada 20-25 orang, saya yakin bahawa kita akan ada pilihan raya umum, dan bila ada pilihan raya umum, kita boleh selesaikan masalah rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Untuk negeri Sabah, minta maaf lah akibat daripada silap percaturan. Saya yakin selepas pilihan raya akan berlaku pergaduhan lagi. Akan berlaku perebutan kuasa lagi. Kerana silap langkah, silap strategi, kita tidak bertanding di semua kerusi. Kalau menang, BN menang sikit, PPBM menang sikit, Parti Cinta Sabah menang sikit, maka akan berlaku kerajaan campuran. Bila kerajaan campuran, dia tidak berapa stabil. Kita terpaksa nak menjaga hati semua orang. Dan kalau ideologi berbeza, kalau kepentingan masing-masing berbeza, macam mana? Pengarah pilihan raya BN ada sebut awal-awal lagi, Bung Mokhtar kata BN akan bertanding 73%. Itu sebab kita pun merasa lega, kita pun tak meletakkan calon bebas. Kan? Peringkat awal memang kita bercadang nak meletakkan calon bebas di mana sahaja kursi yang ditandingi oleh Bersatu. Tapi bila Datuk Seri Bong Mokhtar mengatakan bahawa kita akan letak 73 kursi, so kita dah rasa secure lah. Kita dah rasa alhamdulillah lah. Maknanya BN akan terselamat daripada terjerumus dengan malapetaka ni. Tiba-tiba di saat akhir sehari sebelum, kita mendengar mereka memberi laluan 29 kursi kepada calon-calon daripada PPBM. Apa nak buat? Dah terlambat. Ya. Adakah ini ada orang kata agenda di sebaliknya, Datuk? Kita tak tahu tu politik macam mana. Bagi saya simple. Sekarang ni kena tahu agenda Bersatu ni, agenda Bersatu ialah untuk untuk capture market yang selama hari ini dikuasai oleh UMNO dan PAS. Iaitu kaum Bumi Putra. Ya, betul. Kalau mereka masih kekal di dalam PPBM, di dalam Pakatan Harapan, mereka tahu bahawa pilihan raya umum yang akan datang mereka tidak boleh dapat undi dan sokongan daripada orang Melayu. Jadi untuk dapat undi dan sokongan orang Melayu, mereka perlu meletakkan Trojan horse mereka. Muhyiddin adalah Trojan horse kepada Mahathir. Mereka hantar Muhyiddin, konon-kononnya bergaduh dengan Mahathir. And then Muhyiddin pecat Mahathir. Tapi sebenarnya dia hanya baruah Mahathir. Dia hanya baruah Mahathir, dia hanya budak suruhan Mahathir. Sama juga dengan Syed Saddiq. Ya, betul. Kita boleh tengok Syed Saddiq buat parti, kenapa dia tak bersama dengan Mahathir? Kerana Syed Saddiq diarahkan oleh Mahathir untuk capture market orang muda yang moderate ni. Ya, betul. Itu sebab kita tengok kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Syed Saddiq. Contohnya dia ada report SPRM, dia ada report polis. Berhubung kehilangan duit 250,000, akhirnya berjumpa dengan 400,000, akhirnya mengesahkan bahawa duit sejumlah 120,000 daripada dana yang sepatutnya diberikan kepada usahawan-usahawan muda masuk ke dalam akaun peribadi dia. Semua ni SPRM dah cukup untuk buat tuduhan ke atas Syed Saddiq. Tetapi kenapa sehingga hari ini masih tak lagi jalankan lah. Muhyiddin tidak mahu tindakan diambil ke atas Syed Saddiq? Kena tahu ni tujuan dia, kena faham. Ianya adalah satu grand design besar Mahathir. Syed Saddiq adalah sebahagian daripada perancangan tersebut.
So itu sebabnya bila kita ada Perdana Menteri yang hanya boneka kepada Mahathir. Mahathir kata jangan dakwa Syed Saddiq. Muhyiddin takkan berani sentuh Syed Saddiq. Kita tengok kes-kes yang melibatkan pecah amanah dan sebagainya. Langsung tak ada tindakan. Sedangkan disenyapkan oleh Muhyiddin. Tapi kes kalau melibatkan pemimpin UMNO, silap-silap ni saya nak beritahu dengan Anwar Musa ni. Silap-silap dengan dia pun akan didakwa. Dia mungkin rasa selesa, tapi kita dapat maklumat. Fail semua dah mula bergerak. Silap-silap dengan dia kena dengan pemimpin-pemimpin UMNO macam Datuk Zahid semua sekali, bakal akan menyusul bersama dengan Datuk Seri Najib. Kerana Mahathir baik, Muhyiddin baik, memang tak ada telur. Dia are not gentleman. Kalau dia gentleman, dia akan lawan secara gentleman. Tapi macam mana dia nak jadi gentleman? Kita jemput dia masuk UMNO, dia tak nak masuk UMNO. Bila dia masuk UMNO, bila dia dah penjarakan Datuk Seri Najib, barulah dia kata kita nak masuk Muafakat Nasional. Sebelum tu kenapa tak nak masuk Muafakat Nasional? Bila kita pelawa, kenapa dia tak nak? Sebab apa? Sebab bila dia dah hapuskan satu-satunya manusia di dalam Muafakat Nasional yang boleh beri tentangan kepada dia, barulah dia sibuk nak masuk Muafakat Nasional. Takkanlah orang UMNO dengan PAS ni bodoh sangat, tak boleh fikir benda ni. Ini sepatutnya diteliti. Setiap pergerakan Muhyiddin, setiap pergerakan Hamzah Zainuddin, benda ni sewajarnya boleh dibaca. Kalau tak boleh baca benda ni, itu yang kita daripada hari ke hari asyik membuat keputusan-keputusan yang silap, yang akhirnya merugikan Barisan Nasional, merugikan UMNO. Betul. Datuk, saya pun dapat ceritakan keadaan politik kita sekarang, rakyat yang di luar ni dah mula muak tu oleh kerana kepimpinan yang di atas. Memang dah sebab nak dikatakan netizen ke daripada akar rumput pun bukan bodoh-bodoh, Datuk. Dia kadang mengatakan dah boring, dah bosan dengan politik kita ni, asyik bergaduh. Itu sebabnya saya nak beritahu, kita kena ingat, sebaik saja kita tewas dulu, kita difitnah teruk. Betul. Kita difitnah teruk, kita bangkit daripada jalan raya. Kita bangkit daripada jalan raya. Betul. Kita turun ke bawah. Mereka bicara soal rasuah, salah guna kuasa. Betul. Kita expose semua sekali rasuah yang mereka lakukan, salah guna kuasa yang mereka lakukan. Rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Kita dedahkan, kita beri kesedaran pada rakyat. Kita lihat bagaimana di bawah pemerintahan kerajaan rejim Mahathir dan DAP, hak istimewa orang Melayu hancur. Kita lihat bagaimana Islam diperlekeh. Islam diperkotak-katikkan. Kita lihat bagaimana bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperleceh khususnya oleh pemimpin-pemimpin DAP. Kita juga lihat tidak pernah dalam sejarah yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong pun lari. Kalau pelabur dah lari zaman Pakatan Harapan tu memang kita tahulah. Mana taknya Doraemon yang diletakkan menjadi Menteri Kewangan. Sokong komunis, sokong komunis, sokong cimpeng. Tetapi tak pernah kita jangkakan term ataupun tempoh 5 tahun yang di Pertuan Agong akhirnya jadi hanya 2 tahun. 2 tahun. Yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 pun lari. Tak mau jadi yang di Pertuan Agong di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Itu pun kita buta lagi tak nampak ke? Jadi kita dah bangkitkan semangat ni. Macam Prof cakap tadi, kita ada ICERT, kita ada kita turun dalam perhimpunan ICERT, perhimpunan Penyatuan Ummah, beratus ribu rakyat berhimpun. Momentum dah cukup cantik. Kita menang 5 pilihan raya. Saya yakin kalau selepas Batu Sapi kita lihat orang India, orang Cina di Tanjung Piai, orang India, orang Cina pun dah tak percaya lagi dah dengan penipuan yang dilakukan oleh DAP. Kita punya peluang cukup cerah. Tiba-tiba bila Mahathir dah tersentak ke dinding, kita dah buat dia TKO, tiba-tiba ada pula makhluk yang pergi bagi oksigen dekat Mahathir.
Masalahnya dapat dia bernapas kejap, lepas tu oksigen ni disambungkan, bukan dipulangkan kepada kita, disambungkan pula oksigen kepada Muhyiddin. Padahal ada nampak muka Muhyiddin di ISET? tak ada. Tak ada. Ya. Ada nampak muka Muhyiddin di Himpunan Penyatuan Ummah? Tak ada. Ada nampak muka Muhyiddin membela nasib orang-orang Melayu? Tak ada. Perhimpunan Bersih Muhyiddin ada? Ada. Betul lah? Bila penindasan dilakukan ke atas orang Islam, Muhyiddin ada? Ada. Siapa Menteri Dalam Negeri? Siapa Menteri Dalam Negeri ketika tu? Dia. Betul lah? Bila undang-undang diperkosa, polis digunakan, benda yang terang-terang, contohnya kes isu Azmin Ali, ada video kita tengok di bawah Menteri Dalam Negeri mana yang polis tiba-tiba buta. Bukan polis semua, polis yang bawah ni semua okey, yang Bahalul yang tu seorang je tu, kan? Boleh jadi kabur penglihatan dia. Siapa jadi Menteri Dalam Negeri? Muhyiddin. Dia melindungi. Dan orang ni pula nak cerita soal moral, nak soal integriti. Bullshit. Minta maaf cakap. Jadi hari ni dalam keadaan kita dah molek dulu kenapa dicacatkan Muafakat Nasional ni dengan bersenggama bersama dengan Muhyiddin. Kenapa? Hari ni saya nak cakap terus terang, pemimpin BN hari ni, terutamanya Datuk Zahid, dia perlu bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku di Sabah. Cuma saya masih mendoakan semoga Allah Ta'ala berikan bantuan kepada Muafakat Nasional dan BN supaya tak kira lah apa kerosakan yang dibuat oleh mereka ni, saya mengharapkan supaya BN menang. Tetapi jadikan Sabah ni satu pengajaran. Betul. Kan? Selepas saja pilihan raya, sewajarnya kita tarik diri daripada kerajaan Perikatan Nasional. Kalau nak jadi menteri, presiden boleh bagi jaminan 7 orang ke 8 orang yang jadi menteri sekarang ni semua akan kekal menteri. Bagi jaminan. Hilang sekejap menteri tak apa. Kan? Lepas kita memerintah nanti, bagilah jadi menteri balik. Lebih ramai boleh jadi menteri. Kalau hari ni semua jawatan-jawatan menteri utama ni semua diberikan kepada PPBM, selepas ini kita boleh ambil balik menteri-menteri yang penting ni, bagi pula kepada pemimpin UMNO, pemimpin PAS. Tak perlu hanya macam hari ni jadi menteri cak ayam macam KJ kan. Kementerian yang KJ jaga tu dulu menteri yang paling muda di AP. Siapa nama dia? Teo Ni Ching. Bukan. Ini apa ni? Yo Biyin. Yo Biyin. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Kementerian dia tu, menteri DAP muda, junior. Kementerian ni dipecah 3. Satu dibagi kepada timbalan Presiden PAS. Orang yang paling tinggi jawatan dalam PAS yang ada dalam kerajaan. Tuan Ibrahim Tuan Man jadi Menteri Alam Sekitar. Sebahagian lagi tugas bagi kepada Ketua Perangan UMNO dulu, Dr. Samsul Anwar Nasrallah. Dan kemudian bagi kepada KJ, Menteri Sains. 3 kementerian ni. Dulu satu orang perempuan, budak muda je yang jaga. Ini akibat dia, benda akibat daripada silap percaturan. Itu sebab saya mengharapkan kan, kita lupakan apa yang lepas. Kan? Selepas pilihan raya ni, buka buku baru. BN kena kembali berdiri di atas kaki sendiri. Itu penting. BN perlu kembali berdiri di atas kaki sendiri. Ajaklah PAS tu untuk menyertai BN. Lepas pilihan raya ni, untuk berhadapan dengan pilihan raya bulan 10, bulan 11 ni, kita bertanding semua sekali termasuk PAS atas lambang Barisan Nasional. InsyaAllah kita boleh menang pilihan raya. Tapi kalau nak bagi kursi kepada Bersatu, minta maaf lah kalau akhirnya kita terpaksa membuat keputusan, kita akan buat kerja yang Zahid tak boleh buat. Saya akan ajar Zahid macam mana cara nak jadi pengurusi ataupun presiden. Saya akan ajar dia.
Tok, ini tadi ada orang bertanya mungkin dah jauh dengan Sharif Sadam. Dia kata kenapakah di PRN Sabah diletakkan calon-calon muda yang rakyat tak berapa kenal. Soalan dia tadi, dia dah terlepas pandang ni. Tak, kita kena terima hakikat kan. Memang betul calon-calon Barisan Nasional muda. Tapi kena ingat, orang lama ni, orang lama yang sebelum ini diamanahkan oleh ahli-ahli UMNO menjadi ketua bahagian, mereka meninggalkan parti. Akibat dihasut oleh Hishamuddin, mereka melompat pergi ke Bersatu. Last kali Hishamuddin tak lompat. Selepas menang Cameron Highland, dia tarik handbrake. Itu yang ramai marah, termasuklah Ustaz Syahabuddin daripada Tasik Gelugu. Dia marah sebab dia dihasut oleh Hishamuddin untuk menyertai Bersatu. Akhirnya dia tarik handbrake. Dia tak masuk. Orang-orang ni dah terbongkang termasuk Bersatu. Saya nak beritahu, bila UMNO ditinggalkan oleh ketua-ketua bahagian, ketua-ketua wanita bahagian, orang-orang muda ini yang telah bangkit untuk menyelamatkan UMNO. Jadi kita beritahu dengan rakyat di Sabah, jangan risau walaupun mereka tidak dikenali. Lebih baik kita pilih orang yang tak dikenali tetapi setia pada parti daripada orang yang dikenali akhirnya memusnahkan parti, mengkhianati parti. Betul. Ini kena penting. Itu soalan daripada Sharif Sadam lah dia bertanya tadi. Tu ada lagi soalan? Okey. Okey, cukup kot. Harapan kita. Jadi saya menyeru kepada rakyat daripada negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, pastikan 26 hari bulan September ini kita angkat kerajaan baru, iaitu Kerajaan Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.